Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam biasalah kita dapat berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Hari ni nampak saya macam ceria sikit ya. Saya rasa lah, orang lain tengok tak tahulah. Kenapa? Semalam pukul 6 petang memang lemah betul. Pening, macam-macam dah. Saya pun cek gula saya, glukos untuk diabetes 4.1 bacaan. Itu kira rendah betul lah untuk saya. Jadi saya maklumkan kepada anak beranak saya, doktor-doktor ada 2 orang tu, anak saudara tu. Jadi dia orang suruh berehat lah. Dia kata, Cik Meh, kalau 3.9 tu kira dah hypo dah tu. Kira teruk lah tu, jaga takut pita. Jadi setengah jam sebelum berbuka puasa, cek lagi memang betul 3.9. Jadi saya berdiam diri lah. Lepas berbuka puasa, lepas sembahyang tarawih, saya pun berehat terus lah. Tidur terus. Dan bangun awal lagi ni, segar balik. Allahu Akbar. Itulah kehidupan kita ni dipenuhi dengan macam-macam ujian. Up and down. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya punya phone tu tak sempat nak off. Dia punya silent tu. Tu yang bunyi tone bila orang masuk. Kadang-kadang kita tak semak benda-benda perkara rutin ni. Baik. Macam biasalah, kita akan mula tazkirah 5 minit kita berdasarkan buku 2 minit. Hari ni bab ke-17. Tajuk dia Sayang Anak. Tetapi kita bercerita sikit lah. Hari ni topik yang saya nak cerita yang main-main lah. Yang bukan dalam kita punya agenda. Cerita dia, tajuk dia bukan tajuk lah, kisah pertama kali. Dalam hidup kita ni memang sentiasa kita akan menempuh perkara-perkara pertama kali. Dan biasanya kalau yang pertama kali ini boleh jadi menakutkan, boleh jadi menggembirakan, boleh jadi melucukan. Tetapi kebanyakan yang pertama kali biasanya kita kenang dia sampai bila-bila lah kita kenang, sebab peristiwa tersebut memang terkesan di hati. Saya ambil cerita yang mudah dulu ya. Saya budak besut belajar di MRSM Kota Baru. Mana ada keluar daripada Terengganu dengan Kelantan. Sehinggalah saya form 5. Form 5 barulah dapat pergi ke Kuala Lumpur, duduk rumah kawan saya. Nama kawan saya Sabirin. Sabirin kalau ada kenangan kita ya. Dan itulah pertama kali saya pergi Kentucky Fried Chicken. Ya Allah, sedapnya makan. Apa ni? Makan apa? Snack plate. Saya ingat sampai sekarang tu, snack plate. Dalam snack plate tu ada 2 ketul ayam dan juga ada coleslaw. Yang coleslaw tu saya tak boleh makan. Pasal apa? Itu pertama kali makan sayur mentah. Manalah budak besuk ni boleh makan. Masya Allah. Tapi sekarang dah okey dah. Jadi saya ingat lagi kawan saya, kau tak makan ni? Allah, darat budak kampung, dia kata. Mai sini aku makan. Dia habiskan. Coleslaw tersebut. Itu pertama kali saya lah di Kentucky Fried Chicken. Kemudian Roza, dia ada cerita dengan saya. Dia tulis dalam buku dia, Kandil di Kaki Gunung ke apa. Menceritakan tentang bila dia belajar di UiTM Dungun. Jadi dia berkawan, tak ramai kawan dia, 2 orang je. Hanita dengan Yati. Okey, Han, Yati, apa khabar? Dan Hanita ni ayah dia orang kaya kot. Jadi ayah dia datang ke Dungun. Jadi dia bawa lah Roza pergi makan di Tanjung Jara Hotel. Buffet. Jadi Roza tengok makanan. Ya Allah, banyaknya makanan budak kampung payah jakas. Mana pernah makan macam tu? Makan bercatu kat rumah. Apple tu potong 7. Satu apple tu. Dia kalau baca cerita dia kan. Mak dia potong 7. Pasal apa? Walaupun ada 7, 8. Apple, tak bagi seorang sebiji. Bagi potong 7. Pasal apa? Kalau 7, boleh 7 hari makan. Mak dia kata. Tapi ini makanan, ya Allah, banyaknya. Dan satu pinggan tu, dia ambil semualah mana yang dia rasa teringin makan. Maknanya orang tak biasa lah tu pergi makan buffet tu pertama kali lah. Orang dah biasa. Tak adalah dia tamak ambil semua banyak-banyak. Dia ambil sikit-sikit, ambil, makan, pergi ambil lagi. Itu beza tu orang pertama kali dengan orang cap kali ya. Tapi kenangan itu akan melekat sampai bila-bila. Baik. Apa lagi kenangan yang saya ingat lah. Kita pergi yang signifikan sikit ya. Kenangan pertama kali saya yang paling indah lah. Ya Allah. Merubah kehidupan saya. Pergi haji ya. Pertama kali pergi Mekah dengan Madinah.
Dan setahun saya berdoa dengan Allah SWT, takut. Memang takut nak pergi haji ni. Berdoa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Takut tak nampak Kaabah ke apa ke, semua orang duk cerita macam-macam pasal haji ni. Dan menangis setiap malam, tuan-tuan. Minta ampun dengan Allah, minta supaya dipermudahkan. Dan saya berjanji dengan Allah pada masa tu. Saya berjanji apa? Yang pertama, ya Allah, aku nak semayang 5 waktu di rumahmu, ya Allah. Sekarang ni aku nak buat macam tu. Kat sana pun tolonglah jaga aku. Bila balik ke Malaysia pun aku nak macam tu, ya Allah. Yang kedua, saya nak bangun malam tiap-tiap malam, ya Allah. Ya Allah, aku nak baca Quran tiap-tiap hari, ya Allah. Ya Allah, aku nak puasa sunat, ya Allah. Ya Allah, aku tak nak dah jahat-jahat ke orang. Ini setahun minta dengan Allah. Kenapa? Pertama kali. Dan saya fikir payah dah nak pergi kali kedua. Itu kisah pertama kali pergi menunaikan fardu haji. Baik. COVID-19 ni, banyak betul pertama kalinya. Saya pernah lah jadi imam, tak ada masalah. Jadi imam tu maksudnya di surau pun ada sekali-sekala. Bila imam tak ada, kita kena lah. Kita dan Zuhur dengan Asar biasanya tak ada orang. Dan saya kena pergilah jadi imam. Itu perkara biasa. Tetapi jadi imam solat tarawih ni, tak pernah dalam hidup saya jadi imam, maknanya macam full time lah. Adalah sekali-sekala bila bermusafir, jadi solat tarawih di rumah dengan anak dan isteri, adalah sekali-sekala. Ini tiap-tiap hari, tuan-tuan. Dalam rumah saya ni ada surau, ada masjid negeri. Pasal apa? Kalau anak saya tanya, ayah, solat kat mana hari ni? Masjid negeri. Masjid negeri tu mana? Dan bilik saya lah, bilik besar sikit. Kalau hari tertentu tu, rasa nak ubah tempat sikit, surau. Surau tu ada satu bilik lah. Allah keseronokan. Makmum saya 2 orang je. Roza dengan Sofia. Masya Allah, subhanallah. Apa lagi? Ya Allah, subhanallah. Ni. Semalam saya kontak Ustaz Nawawi. Sahabat saya di UiTM Johor dulu. Ustaz, ni saya tengah prepare ni. Saya nak baca kutubah hari raya ni. Dah terpaksa dah saya baca kutubah kalau tak boleh sembahyang raya di masjid. Inilah pertama kali juga. Umur 56 tahun, tak pernah baca kutubah. Janganlah kau rasa kau pandai. Tak ada. Kena buka balik buku. Saya buka balik, baca satu-satu. Ya Allah, ada rukun dia. 5 rukun dia, gini. Saya dah study dulu. Barulah saya telefon Ustaz Nawawi. Ustaz, tolong sikit ajar saya macam mana ni? Dia ketawa. Prof, ini bagus COVID-19 ni. Semua orang kena mencuba. Suami-suami, tuan-tuan, dah siap dah? Jangan anggap mudah ya. Perkara tu mudah je. Tetapi kalau kita pertama kali, dia tidaklah semudah itu. Ini yang satu kenangan yang saya fikir akan saya kenang sampai bila-bila. Dan Masya Allah, dia perkara-perkara seumpama ini mengajar kita bahawa kita ini sebuah kekurangan. Tak ada. Ilmu kita ni banyak tu je. Sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah. Kita teruskan dengan tazkirah 5 minit. Daripada buku Beri 2 minit. Dan tajuk kita hari ini, macam saya sebut tadi, apa dia? Sayang anak. Okey, dia berdasarkan satu hadis yang mengatakan bahawa anak ini apabila dilahirkan, dia macam apa? Sehelai kain putih. Dia putih. Putih itu kira bersih lah. Dia simbol kepada kebersihan. Simbol kepada kesucian. Warna putih tadi. Dan anak kita ni putih. Tak ada colour, tak ada apa. Siapa yang akan colourkan kain putih tersebut? Yang pertama sekali yang colourkannya, yang warnakan dia tu adalah ibu dan ayah dia lah. Ayah dan mama dia lah yang colourkan tu. Jadi, selepas beberapa tahun, dia akan kain putih tersebut akan ada macam-macam warna. Ada warna cantik, ada warna tak cantik. Bukan warna tu melambangkan tidak okey. Okey, ada warna cantik, ada warna tak cantik daripada putih tadi. Dan saya tak tahulah macam mana saya mewarnakan kain putih yang saya ada tadi. Saya ada 4 kain putih. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berbeza-beza tu. Dan Masya Allah, subhanallah, bila sampai satu masa, satu ketika, saya pun melihat balik warna yang telah saya corakkan. Saya tak pernah kisah anak saya pergi semayang ke. Saya tak pernah kisah anak saya nak menutup aurat ke tidak. Saya ambil satu cerita lah. Ini Roza pun cerita dalam perca. Dia cerita apa? Pernah satu ketika,
anak kami yang pertama lah. Ini biasanya anak pertama lah yang keadaan dia yang sebab kita tengah huru-hara. Baru kita kahwin umur muda, 55 saya, Roza 24, 23, 22. Oh, dia angkat tangan marah dia, kita kata 23, 24, dia kata 22. Umur dia 22, saya 25. Jadi memanglah masa tu 25 tahun pergi mall pakai seluar pendek. Ya Allah, tak ada rasa bersalah pun. Dan saya tengok anak-anak muda sekarang pakai seluar pendek. Orang tua pun ada yang pakai seluar pendek tu. Kita, ya Allah, pasal apa lah kau ni? Tak tahu ke benda tu aurat? Tapi saya pun, tak boleh mengata tahu. Sebab saya pun fikir, zaman saya muda dulu pun sama juga macam tu. Dan Alhamdulillah, Allah bagi kesedaran sikit untuk saya, supaya jaga benda-benda macam tu. Jadi, ya Allah, ya Tuhan ku tolonglah. Engkau sedarkanlah mereka begitu. Baik, contoh. Sarah ni, dia pakai tudung sebab sekolah semua pakai tudung. Tapi tak nak pakai tudung pun tak apa. Umur 11 tahun, dia datang beritahu saya, dia tanya saya, ayah, boleh tak Sarah tak nak pakai tudung? Pasal apa Sarah tak nak pakai tudung? Panaslah ayah. Ayah ragut masa tu, dia kata, okey, boleh. Tak ada masalah. Ini yang saya telah mewarnakan satu color yang tak comel pada anak sendiri. Dan apabila saya timbul kesedaran begini, dan saya suruh anak saya ni tutup aurat, balik haji ya. Sarah, ayah minta begini. Anak saya tu tegak je. Anak saya baik. Tapi begitulah. Pasal kita yang mengajar dia daripada kecil lagi. Dia tengok keliling kerana orang semua tak pakai tudung. Tak ada apa, tak ada masalah. Dia tak timbul kesedaran tersebut. Jadi mengambil masa 7 tahun, Tuhan, saya berdoa tiap-tiap malam, ya Allah tolonglah, ya Allah kau jadikanlah anakku ini sebagai anak yang solehah, anak yang taat kepada perintahmu, nak menutup aurat dengan sempurna. Saya tak salahkan dia, saya salahkan saya lah. Saya yang mewarnakan macam tu. Tetapi ada perubahan-perubahan tertentu sehinggalah okeylah, dia nak kata okey sangat tu tak okeylah, tapi masih better dan better. Pasal apa? Allah makbulkan doa-doa kita bila kita nak macam tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, sebab itulah bila kita sedar, bila saya sedar tadi, yang sebenarnya masa saya balik haji ya. Haji itu banyak merubah hidup saya lah. Dan saya tulis kat sini ya, dalam ni. Nanti tuan-tuan yang ada buku ni bacalah. Saya kata apa? Bila saya sedar, saya cuba membetulkan kembali warna-warna yang telah kami pilih sebelum ini. Kami pilih warna yang tak berapa comel. Sekarang saya nak bagi comel sikit. Saya kata, saya mula memaksa, mengajak dan berdoa agar anak-anak lelaki solat berjemaah di masjid. Dulu tak pernah ajar. Azrai umur 11 tahun, 12 tahun. Alah, saya tak pedulilah. Tetapi lepas saya sedar saja, letih. Pagi-pagi, Azrai, bangun. Solat subuh. Bangun, Azrai. Dia macam tu lah. Tetapi lama kelamaan, anak sendiri dah tahu dah. Ayah dia tak boleh. Mesti pergi semayang ke masjid. Anak lelaki, anak perempuan, solat di awal waktu. Lalu pada 1/3 malam yang tersisa, saya memohon kepada Allah agar hati mereka terbuka. Menunaikan ajakan daripada seorang ayah yang mempunyai masa sisa terbatas. Saya dah tak ada masa banyak dah. Dah berbelas tahun saya telah merugikan masa saya. Tak mengajar anak. Dan saya rasa nangis minta dengan Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah. Menitis air mata. Pasal apa kita bersungguh daripada hati bila kita faham. Yang ketiga, malah saya mahu pastikan anak-anak perempuan menjaga aurat dengan sempurna. Ia tugas sukar setelah bertahun-tahun membesar dalam suasana masyarakat dan keluarga yang tidak mementingkan soal ini. Jadi kita jangan salahkan orang. Yang itu petua yang paling besar. Jangan salahkan orang, jangan mengata orang. Sebab kita juga telah melalui peristiwa tersebut. Yang kita perlu buat sekarang ini adalah memohon kepada Allah SWT. Dan kita berusaha. Kita tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita insya-Allah. Sebab kita nak betul balikkan color ni. Nak mix color tu supaya jadi yang cantik dan menarik. Berapa dah? Sekejap, seminit lagi. Kini, saya mengambil kesungguhan untuk menerangkan hakikat sebenar suruhan dan larangan Allah. Kita cerita. Pagi tadi, solat subuh. Sofia lambat datang. Kejut-kejut. Okey, lepas buka sahur, dia masuk bilik balik. Datang. Saya tunggu, saya dah solat sunat. Sofia, sunat 2 rakaat dulu. Rasulullah SAW tak pernah tinggal solat sunat. Saya cerita dengan dia. Dan dia solat lah, saya tunggu lah. Saya terpaksa, benda ni hari-hari. Hari-hari kena buat beritahu anak kita ni. Dan kalau kita tak bagi tahu, dia lupa. Budak-budak. Dan kemudian saya bayangkan masa usia dia, umur dia, ketika saya umur begitu. Teruk lagi.
Jadi janganlah duduk mengatur. Janganlah duduk apa ni. Kita cuba yang terbaik di sisi. Baik, kita berhenti kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni apa ni, siapa yang dapat hadiah beri 2 minit? Hari ni apa ni, sumbangan daripada seorang insan. Dia seorang penulis, dia seorang penulis buku, banyak buku-buku dia, tapi dia kata, Prof, tak payah sebut nama saya. Dia kata, saya nak sedekahkan, bukan sedekah dia orang ni semua tak boleh sedekah. Dia orang ni kita hadiahkan, ya. Saya nak hadiahkan buku ini supaya jadi buku yang bermanfaat. Mudah-mudahan pahala dia berpanjangan pergi kepada arwah ayah dia. Itu cita-cita dia. Jadi nampak Sofia pilih ni, dia teringat kat anak dia lah tu. Dia teringat kat anak dia, nama yang sama dengan anak dia yang berada di Madinah. Namanya Amirul. Amirul, tolong kontak saya 019 Allah, nombor telefon sendiri pun dah tak ingat. 019-315-4444. Kita akan hantar besok buku beri 2 minit. Amirul, ya, nama Amirul. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebelum saya lupa, petang ini ada tazkirah istimewa pukul 6.30 petang sampai pukul 7. 30 minit petang ini, 6.30 petang sebelum berbuka puasa. Tazkirah berbuka puasa. Tajuk dia mahu kami ke sana. Dia mahu daku ke sana. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.